Hello guys, welcome back to my channel. Thanks korang sebab korang dah support video aku yang sebelum ni. Apa aku terharu tu, aku tak pernah dapat view sampai 400 lebih ke sebab dengan aku punya yang baru ni, video tu aku cecah sampai 400 lebih. Okay, untuk video kali ni aku nak share satu lagi cerita. Cerita ni sebenarnya permulaan cerita untuk kisah yang sebelum ni aku ada cerita pasal Nur kan, dekat Masjid Qibsah tu kan. Okay, cerita yang aku nak cerita sekarang ni adalah permulaan dia. Okay, aku just go to important thing lah. Aku tak nak cerita, sebab cerita ni dia panjang. So nanti aku akan buat untuk episod 1, episod 2 sebab dia ni sampai ke KL pun kita bawa si Nur ni. Untuk episod pertama ni cerita pasal Taman Negara. Okey, aku dengan geng-geng bomber tahun 2019 dengan kadet bomber kolej aku, kita pergi camping dekat Taman Negara. Lepas tu dekat Taman Negara kita pergi camping awal tahun macam tu, bulan 3. Masuklah dengan si Nur ni. Benda tu berlaku, kalau kita camping tu 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tapi benda yang berlaku dekat tim ketorang ni dekat Nur tu berlaku pada hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Jumaat ni tak ada apa-apa. Lepas tu lepas kita dah siap semua settle pembayaran dekat jeti utama di Taman Negara dekat pejabat ranger semua, kita masuk dalam campsite lebih kurang dalam pukul kita masuk dalam campsite lebih kurang dalam pukul 5 macam tu lah, 5 lebih. Kita terus pacak kemah. Itu adalah salah satu kesilapan yang kita buat sebab kita tak baca doa dulu. Kalau ikutkan based on aku punya pengalaman camping, tempat utama, tempat baru yang kita nak duduk, kita kena baca doa dulu, kita kena minta izin. Sebab yelah, dekat situ kan kita je, ramai lagi makhluk yang ada kan. So itu adalah poin kesalahan kita orang yang pertama kita buat. Kita orang tak minta izin. Kita masuk dalam campsite, kita orang dirikan kemah macam biasa, terus buat aktiviti biasa. Malam lepas kita nak dirikan kemah tu lebih kurang pukul 7, 6.30 itu pukul 7, kita pergi mandi sungai pula dalam hutan tu. Sebab kalau kat Taman Negara tu dia punya kat campsite tu tempat mandi sungai dia dalam hutan sikit. So kita pergi mandi sungai dalam hutan tu. Habis mandi dah gelap ketawa semua time mandi sungai tu. Habis mandi kita gerak keluar lebih kurang pukul 7.30. Jalan gelap gila, sumpah gelap. Nak jalan tu kena pakai lampu torchlight phone. Lepas tu dah malam tu alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku kat kita orang. So untuk pada hari esoknya, keesokan hari Sabtu tu, kita pergi pergi jungle trekking untuk naik ke bukit. Aku tak ingat dah nama bukit tu bukit apa lah, tapi ada satu story pasal bukit tu. Nanti aku akan insert gambar. Gambar tu gambar dalam phone aku sendiri tau, aku yang ambil gambar tu. Benda tu berlaku bila dah kita orang dah balik ke campsite semua daripada jungle trekking. Bila aku tengok balik gambar tu, baru aku nampak benda tu ada entiti yang tumpan dalam gambar tu. Wallahualam, aku nak kata benda tu betul ke apa, tapi berdasarkan gambar-gambar yang lain tak ada, tapi gambar tu je ada. So nanti aku akan insert gambar tu nanti. So lepas kita orang dah pergi jungle trekking, alhamdulillah untuk permulaan pergi untuk jungle trekking tak ada apa-apa. Aku conduct di bahagian hadapan, jungle trekking tu aku duduk kat depan. Lepas tu si Nur tu duduk sekeliling aku kat depan, tapi di depan lagi pada aku sebab dia punya semangat dia macam ni. Untuk mendaki, semangat dia macam ni. Aku memang puji gila sebab dia lain daripada perempuan lain. Memang laju dia naik, dia semangat, dia berlari dalam hutan apa semua kan. Aku macam tak apalah, sebab kita kan fikir apa-apa pun kan. Lepas tu dah naik atas tu, kat puncak bukit tu kita pun ambil gambar kat puncak bukit kan. Ambil gambar, selfie, kita duduk lepak, duduk rehat kat situ sekejap apa semua. Cerita dia bermula di jalan balik semula ke campsite. Bila jalan balik semula ke campsite, aku duduk kat depan, depan kondak depan. So si Nur tu aku tak tahu kenapa dia ada kat belakang. Sebab kalau ikutkan base permulaan kita naik tu dia kat depan, dia semangat, tapi bila balik tu dia kat belakang. Aku tak tahu kenapa. Bila dah sampai separuh jalan, aku kondak budak-budak ni turun bukit, tiba-tiba aku dengar bunyi sorang menjerit. Dengan sorang menjerit, aku pun macam aku dah rasa lain dah ni. Lepas tu ada seorang pegawai bomba datang jumpa aku, dia cakap,
Dia panggil aku Kabadi tau. Nama panggilan aku kat polis Kabadi. So ada pegawai bomba panggil aku Kabadi. Jom pergi belakang. Ada benda tak kena, dia cakap aku macam tu. Lepas tu habis dengan kadet lain. Tak apa, kadet lain boleh balik ke campsite. Jom kita pergi dua ke belakang. Aku pun pergilah dengan pegawai bomba tu ke belakang. Kadet lain pergi balik ke Allah. Kadet lain pergi balik ke campsite kan. Bila aku sampai ke belakang tu, aku tengok rupanya si Nur tu yang kena. Maknanya suara yang jerit tu adalah daripada si Nur tu. Dia dah meracau bib dalam hutan tu. Dia dah merangkak apa semua, dia jadi macam beruk kau tahu dalam hutan tu. Alhamdulillah aku cakap, kita orang bawa seorang member aku yang nama Mike. Dia pula belajar pasal ilmu perubatan ni. Alhamdulillah kita bawa dia. Dia lah yang handlekan si Nur tu dalam hutan tu. Lepas tu bila si Nur tu dah kena meracau dalam hutan tu, kita pun balik, kita pun keluar balik semula. Tempat si Nur tu kena dengan campsite kita orang jauh, lebih kurang dalam 1 km atau 2 km macam tu lah, jauh. Perjalanan daripada campsite, daripada tempat Nur kena tu sampai campsite, aku tak tahu berapa belas kali dah si Nur tu kena. Kau faham tak? Benda tu masuk, mic keluarkan, jalan sikit, masuk balik, mic keluarkan, masuk balik, mic keluarkan. Aku pun silap kenapa aku tak buat rekod. Kalau aku buat rekod video time tu, aku boleh insert as a evidence dah dalam video ni. Tapi yalah, benda kita tak fikir di akal kata awak. Sebab benda ni berlaku sekelip mata. Lepas tu bila dah perjalanan daripada campsite tu, daripada tempat Nur kena sampai ke campsite, mic kali dia kena sampai campsite, okey. Sampai campsite tu, benda tu ada lagi dalam badan si Nur. Mic tu pun borak dengan benda tu. Mic borak dengan benda tu, mic cakap, aku tak suka, dia cakap macam ni, aku tak suka korang kacau keturunan aku. Dia cakap macam tu. Aku pun jadi macam, Mat, keturunan apa kan? Lepas tu rupanya benda yang dalam badan si Nur tu adalah keturunan jin beruk, tak silap aku. Itu apa yang based on Mat cerita kat aku. Dia kat keturunan jin beruk. Rupanya dia marah sebab aku memang jahat, aku nakal, sumpah aku nakal. Lepas tu bila kita sampai kat camp tu, aku nampak banyak beruk, kau tahu tak, berkeliaran, monyet-monyet kera macam tu lah. Aku nak kata beruk besar kan, ni macam kera macam tu lah. Lepas tu ada yang nak curi makanan kita orang lah, apalah. Inilah muka-mukanya yang baling batu lah, ada yang kacau lah ke beruk tu, ke kera tu kan. Lepas tu dia tak suka betul. Dia cakap, kenapa korang nak sakiti kami sedangkan kami hanya ambil sampah sahaja, bukan ambil makanan. Cukup sekadar boleh halau, bukan untuk sakiti kami. Dia cakap macam tu. Masa aku pun, Mat pun macam dia buat perjanjian dengan benda tu. Mat cakap, okey boleh, kita orang boleh tak kacau. So kita orang pun nak supaya kau tak kacau perempuan ni. Lepas tu binatang tu cakap, okey boleh. Lagi satu dia pesan ke Mat, aku tak suka korang isap rokok dan buat sepah dekat tempat aku. Ini tempat aku. Dia cakap macam tu. Aku pun Mat pun okey, kita orang pun macam buat perjanjian supaya tak ada orang isap rokok. Malam tu clear babe, tak ada orang pun member aku yang isap rokok ke apa, tak ada. Semua semua tahan sangat tu, tak isap rokok apa semua kan. Semua buat keras je. Lepas tu bila dah malam tu berlaku, alhamdulillah lepas dia buat perjanjian tu, benda tu pun keluar daripada badan Nur. Malam tu tak ada apa-apa yang berlaku. Kita orang boleh duduk makan balik, kita orang gelak ketawa balik apa semua kan. Lepas tu benda ni berlaku pada paginya pula. Pagi tu, malam tu kita orang punya kemah dia macam bahagi tau tak. Maknanya okey, kemah A jaga waktu ni. Lepas tu kemah aku kena jaga pada pukul waktu 3 pagi hingga 4 pagi, 4.30 macam tu. Aku jaga. Waktu aku jaga tu, aku kena jaga 4 atau 5 orang, aku tak ingat dah. Tapi aku tahu aku Din, lepas tu aku Din dan 3 orang lagi, aku tak sure, aku tak ingat dah siapa, minta maaf aku cakap. Tapi yang aku ingat aku dengan Din, sebab aku ada borak dengan Din tu. Kita orang letak satu meja depan tandas, kau tahu. Dekat campsite tu ada satu tandas. So depan tandas kita orang letak satu meja, kita letak kursi, kita orang layan movie sambil makan makanan malam yang tak habis kan. Kita makan pagi tu sambil layan movie Hindustan. Din buka, aku ingat. Kita orang layan movie tu, kau faham? Kita orang layan. Tiba-tiba aku dengar bunyi beruk kera. Aku dengar bunyi kera atas tandas depan sebelah kita orang duduk atas atap tu. Aku dengar bunyi kera. Lepas tu aku dengar bunyi kera tu gelap. Aku pandang atas, daun tak, angin tak ada bunyi macam ada benda kat atas daun, tak ada. Aku dengar bunyi kera je. Aku tak tahu datang dari mana. Lepas tu aku dengar bunyi dia gelap. Lepas tu Din tegur aku.
Dia cakap macam ni, "Kak Badi, kau dengar tak bunyi apa?" Aku pun cakap, tak apa lah, biar buat tak tahu je. Kak buat tak tahu, kita diam. Bukannya kita kacau dia, aku cakap kan. Lepas tu, yelah masing-masing memang takut. Aku pun takut macam tu. Yelah benda pukul 4 pagi kot dengar bunyi macam tu. Lepas tu kita pula tahu benda yang dalam badan si Nur tu apa. Kita bagi lah, kita macam cuak kan. Lepas tu aku pun cakap, tak apalah, kita buat bodoh je lah. Dia kata macam tu kan. Lepas tu habis pada kita jaga tu, alhamdulillah tak ada apa-apa pun sebenarnya. Dia sekadar macam nak kacau macam tu lah, dia buat bunyi macam tu kan. Lepas tu kita pun duduk balik. Lepas pada tu ada satu kemah lagi keluar untuk take over kita punya penjagaan malam tu. Kita orang tidur, kemah tu pula yang jaga pukul lebih kurang pukul 4.30 sampai subuh lah dia jaga. Lepas tu lepas subuh tu semua kena bangun untuk solat subuh dan siapkan diri lah untuk apa, kemas kemah ke apa semua untuk aktiviti akhir lah. Bila kita orang dah balik tidur, aku dan dia semua tidur, si geng-geng yang kemah yang seterusnya jaga tu, diorang cerita balik kat kita orang pagi tu, kau tahu tak? Dia cakap lepas bila kita orang jaga pukul 4 lebih pukul 5 tu, si Nur tu bangun daripada kemah dia dengan ada kawan dia seorang. Diorang bangun, diorang pergi tandas. Diorang tegur macam tu lah, tegur dia agak nak mandi apa semua. So diorang pun get ready lah, sebab diorang tahu Nur tu sakit. Diorang get ready. Lepas tu bila dah Nur tu dah masuk, balik semula ke kemah, okey, tak ada apa-apa. Masuk waktu solat subuh, handset si Nur tu sendiri dia macam, ya handset kan ada azan tu semua kan. Pasal handset si Nur tu sendiri yang azan. Bila dah azan, bunyi azan, si Nur tu dia punya meracau teruk weh. Ni apa yang dia cerita balik aku, dia cakap dia menjerit sekuat hati. Kau bayangkan dia keluar kemah, dia keluar dari kemah tu, dia merangkak. Kau tahu macam benda yang merangkak macam tu kan. Kau pun tengok movie ke apa kan, macam tu lah dia cakap. Dia keluar daripada kemah merangkak. Aku tak boleh bayang weh, meremang rumah aku kan. Lepas tu bila dah dia tengok Nur tu macam tu, dia orang pun pergilah kejar ke Nur tu, sebab dia tak nak bagi Nur tu masuk dalam hutan. Sebab sebelah kemah Nur tu hutan. Dia nak masuk, dia tak bagi Nur tu masuk dalam hutan. Dia tu kejar, dia tangkap, dia kejutlah si Mat yang member aku yang boleh berubat tu. Mat bangun, Mat berubat apa semua. Benda tu halau kita orang pada malam tu juga, pagi tu pukul 6 pagi dia suruh kita orang keluar daripada tempat tu pagi tu juga. Lepas tu aku tanya kat mana boleh, sebab Mat cakap bot mana ada nak kita nak balik. Dia tak kisah, dia cakap aku tak peduli, aku nak kau keluar daripada tempat ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu benda adalah berlaku, Mat dengan benda tu ada fight macam tu kan, scene fight macam tu. Tapi aku pun, sebab aku tak nak ambil pot sangat benda, sebab aku pun ada kisah silam pasal aku benda ni. So nanti aku akan cerita dalam channel ni, aku akan cerita pasal aku sendiri. Kenapa aku tak nak terlibat dengan benda macam ni, sebab aku pernah kena. Nanti aku cerita macam mana. Lepas tu bila dah ada scene fight macam tu, benda tu cakap kita orang langgar perjanjian apa semua kan. Sedangkan kita bukan langgar, mana ada orang isap okok lepas tu. Lepas perjanjian tu tak ada orang pun isap okok berkacau benda tu, tak ada. Tapi lepas je benda tu masuk dalam badan si Nur tu, member aku pergi enjoy lah, isap okok apa semua kan. Diorang dah tak peduli lah, dia kata benda tu dah langgar janji, so diorang pun boleh langgar janji. Diorang pun isap okok apa semua kan. So pukul 8 pagi tu kita orang pergi kat pejabat ranger hutan dekat Taman Negara tu, dia kata kita nak balik. So kita orang minta bot pun datang ambil pukul 8 pagi. Kau bayangkan kalau ikutkan hari Ahad tu, kita balik pukul 12 tengah hari tau. Tapi sebabkan benda tu, kita orang keluar daripada Taman Negara pukul 8 pagi, pukul 9 macam tu lah. Sampai dekat JT utama, okey, untuk permulaan dia, benda tu cakap dengan Mat dia ni, korang balik, korang tinggalkan Nur ni kat aku. Dia cakap macam tu. Tapi tak ada sebut nama Nur ni sekadar nama samaran. Dia cakap korang balik, aku nak Nur. Lepas tu tak boleh lah, sebab lepas tu Mat cakap, ni bukan hak kau kan, aku tahu boleh balik tapi kau akan bawa Nur. Benda tu tak bagi. Lepas tu Mat dia ada buat satu garis, kau tahu tak? Buat satu garis dekat atas tanah. Mat nak bawa si Nur tu lalu atas garisan tu. Garisan tu ibarat Mat cakap aku, garisan tu adalah garisan pemutus. So makna garisan pemutus tu, dia akan tinggalkan semua hak hutan, dia akan tinggalkan dekat hutan. So hak kita akan bawa balik. Si Nur tu tak nak lalu, kau tahu tak? Dia tak nak lalu kat atas garisan tu. Lepas tu inilah mukanya. Mat minta tolong aku pegang si Nur tu, sebab aku badan besar kan. Nur tu kecil je. Aku pegang badan Nur sebelah, member aku pegang sebelah, kita orang heret si Nur tu lalu dekat garisan tu. Kau bayangkan si Nur contoh kan, ni badan kan, kita heret benda macam ni, kepala kat atas kan.
Bila kepala dah lalu dekat line tu, kepala dia jadi lemah. Bila badan lalu, badan jadi lemah, dan kaki lalu, kaki jadi lemah. Dia auto lemah, kau tahu tak? Ibarat macam memang betul-betul benda tu terputus kat garisan tu. Lepas tu bila naik bot, kalau kau naik bot dekat Taman Negara, kau tahu lah, air sungai dia memang tepi bot je. Tak, bukannya ni memang tepi, sebab bot dia jenis bot rendah kan. So si Nur tu akan duduk sebelah aku, sebab lecturer aku cakap aku kena jaga si Nur tu, sebab tak nak apa-apa berlaku kat Nur tu. Aku pun duduk sebelah Nur, ada member aku sebelah dia. Lepas pada gerak daripada jeti jeti campsite tu, gerak, tiba-tiba babe, si Nur tu menyanyi, kau tahu tak? Nyanyi. Dia bukan nyanyi lagu rock ke lagu Siti Nurhaliza, bukan. Dia nyanyi lagu, dia bunyi macam bunyi instrumen, kau tahu tak? Ni 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 ni. Dia bunyi macam tu. Dia bukan bunyi lagu rock ke apa, dia bunyi macam tu sambil tangan dia bergerak-gerak. Dia bunyi ni 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 ni. Dia bunyi macam tu. Lepas tu aku cakap dengan Mat. Aku kata, Mat, kau dengar? Lepas tu Mat cakap, tak apa lah, biar je Mat cakap macam tu kan. Sebab Mat duduk depan aku macam tu. Lepas tu rupanya Mat cakap aku nampak sebenarnya. Lepas tu rupanya sampai kat jeti utama. Sampai dah dekat jeti utama, aku tanya Mat, Mat, benda yang berlaku? Mat apa cerita? Mat cakap, time kita orang nak keluar daripada Taman Negara tu, daripada campsite tu, Mat cakap keliling campsite tu penuh dengan lembaga putih. Mat cakap, Mat baca ayat tak putus baik, sebab tak nak bagi berita kacau. Tapi ada kawan dia borak dengan dia terberhenti bacaan tu. Bila Mat pandang balik Sinor tu, Mat nampak lembaga tu dah terbang seekor, masuk dalam badan Sinor. Sebab tu lah Nur jadi menyanyi. So benda tu ikut kita balik. Itu silap kat situ. Silap kedua sebab member aku duduk borak dengan Mat. Lepas tu bila dah sampai dekat jeti utama, benda baru pukul 9 lebih. Bas ambil kita pukul 12 tengah hari tau. Tapi kita dah pergi kita bawa Nur tu pergi berubat dekat Taman Negara tu, ada jumpa dengan seorang pawang apa semua kan. Nur tu sampai, kau bayangkan dia boleh menari dalam rumah orang tu depan mata aku sendiri. Dia menari dengan dekat dalam rumah tu apa semua kan. Lepas tu pawang cakap ini puteri lah apa semua kan. Aku tak tahu lah nak percaya ke tak, sebab bila aku bawa dia ke rumah pawang tu, pawang cakap puteri. Tapi bila pukul 12 tu bas sampai, kita gerak balik. Aku dengan dalam kereta aku, sebab aku pergi naik kereta. Aku, Mat dengan budak Nur tu dengan lecturer aku and berapa 5 orang. Kita pergi Temeloh untuk berubat si Nur tu. Lepas sampai dekat Temeloh, tak ada apa puteri, dia kat tak ada apa semua kan. Aku tak tahu lah mana satu yang betul. Mat cakap bila dekat sana kena kacau dengan keturunan beruk, tapi aku tak sure. Wallahualam, hanya Allah yang tahu apa yang berlaku time tu. Lepas tu sampai dekat sana, aku pun cakap dekat Mat, aku cakap sampai dekat college tu, malam tu daripada Temeloh ke college tak ada apa-apa berlaku lah. Aku bawa kereta, aku drive kan. Aku bawa kereta tak ada apa, cuma kereta rasa berat macam tu lah. Aku cakap, Mat, kereta berat. Mat cakap, tak apalah, aku baca. Dia pun baca ayat. Okey sikit. Berjalan Kuantan, sampai je pintu depan college aku, tiba-tiba Sinor ni bangun, dia boleh menyanyi lagi benda yang sama. Lagu yang sama. Sama yang tadi. Aku malah nyanyi lagi lah, sebab aku dah meremang bergoma ni. Lepas tu, bila dia dah menyanyi tu, Mat cakap macam ni dengan aku. Dia takut tu. Mat cakap, aku tanya kenapa takut, kenapa? Lepas tu Mat cakap, sebenarnya kat college kita ada 2 ekor jin Islam yang jaga college. Mat cakap jin tu besar, lebih kurang besar bangunan. So jin tu akan jaga. Itu apa daripada pandangan mata Mat lah. Aku tak tahu bahawa Mat ni kat college aku dia lebih kurang kepada perubatan. So if ada budak-budak Syria kena, memang Mat lah akan datang. Lepas tu Mat cakap, if ada daripada barang luar nak masuk dalam college, dia kena lalu jin Islam tu dulu. Sebab tu dia takut. Lepas tu kita hantar dekat college. Bila hantar kat college, kita panggil kadet perempuan sebab bas yang bawa diorang tu dah balik dulu. So kita orang pergi berubat dekat Temeloh, bas tu balik dulu. Aku cakap, budak perempuan satu daripada asrama, dia cakap, weh, korang tahu tak ada benda berlaku kat bas? Dia cakap macam tu. Aku cakap lah, benda apa pula, takkan sampai bas berikut? Dia cakap, ya, ada benda berlaku. Dia cakap, Abang Ehsan ni driver bas college aku. Lepas tu dia cakap, Abang Ehsan nampak something atas bas warna putih. Lepas tu bila sampai kat college, dah turun nak bawa turun barang, ada seorang budak perempuan tu tiba-tiba menangis tak berhenti. Lepas tu pun aku dengan Mat pun pergilah jumpa Abang Ehsan. Aku jumpa Abang Ehsan, aku borak Abang Ehsan, dia mengaku, dia kata, ya memang betul dia nampak ada benda warna putih. Daripada highway lagi dia nampak benda tu.
Lepas tu sampai dekat college pun dia nampak, bila dia turun bas tu dia nampak ada benda atas bas. Tapi dia mana nak tegur sebab dia takut budak-budak nampak. Tu dia biar je. Hari esoknya tu, aku dengan Mat tu pergi jumpa Abang Hassan lagi dekat tempat parking bas. Kat college aku cakap ada, "Bang, kita nak naik bas boleh?" Tanya kat macam tu. Betul Abang Hassan cakap, "Boleh. Naik lah." Dia pun buka pintu. Mat naik. Aku tak naik, Mat naik. Mat naik, dia bawa satu botol mineral. Dia naik. Lepas lama tu dia turun. Dia kat nah, dia bagi aku. Aku tahu ada botol mineral. Aku pegang botol tu panas weh. Sumpah panas. Dia beruap. Lepas tu, "Kenapa Mat?" Lepas tu, "Ada benda dalam bas tu. Dia ikut kita balik." Ni aku tangkap dalam botol. Tapi aku pegang botol tu sumpah panas weh. Botol tu panas. Lepas tu Mat kata, kau tengok dalam botol tu ada apa. Aku tengok dengan mata aku sendiri. Allah ya, aku cakap, aku tengok dalam mata aku sendiri. Dalam botol tu dia keluar macam tulisan, kau tahu tak? Dekat wak botol tu macam ada tulisan keliling wak tu. Aku tak tahu. Lepas tu Mak cakap, "Benda ni dah lain." Mak cakap, "Ini bukan barang taman negara." Mak cakap macam tu. Aku macam, "Benda apa Mak?" "Benda ni ada kaitan dengan Sinor. Bukan daripada taman negara. Taman negara tu sebenarnya dah lama dah settle. Yang ada sekarang ni bukan taman negara." Itu aku akan cerita di sambungan yang akan datang. Sebab based on aku punya cerita adalah tajuk aku Taman Negara. So aku akan cerita pasal Taman Negara. Cerita seterusnya aku akan cerita di episod akan datang. Sambungan ni tu adalah perjalanan daripada Kuantan ke KL. Sebab kita nak hantar Sinor tu balik KL. So aku akan cerita balik benda tu. Okay guys, itu sahaja dari aku. Sekian, terima kasih. Aku ucapkan ribuan terima kasih kat korang sebab korang dah like, korang share aku punya video, korang subscribe aku. Lepas tu korang dah bagi aku view yang bagi aku terharu sebab 400 lebih yang tengok video aku. Aku terima kasih sangat banyak kat korang. Dan korang support lagi aku. Aku baru nak naik. Okay, bye. Assalamualaikum. See you guys. Bye-bye.